Ulama mengatakan berdasarkan kaedah umum, iaitu kalau dosa besar tidak padan dengan gitu saja, dia kena ada beberapa perkara lah. Dia kena ada beberapa perkara. Selain daripada hak 3 rukun taubat yang kena mengena dengan Allah, dosa yang berkait dengan Allah 3 saja, tambah sah lagi. Kalau hak berkait dengan manusia, kalau curi barang orang, kena hantar balik lah, kena hantar balik, kena bayar balik. Kalau selagi tidak balik, tak boleh. Allah SWT tidak ampunkan kalau berkait dengan orang. Tapi kalau berkait dengan Allah, hak ni berkait dengan Allah ni, hak berkait dengan Allah, dia lebih ringan sikit. Sebab apa? Orang hidup manusia ni susah hidup ni. Nak boleh jadi orang baik, orang jujur ni susah. Kena jaga banyak perkara. Nak makan lagi, nak kerja lagi, susah lagi. Gapo-gapo bukan boleh dengan senang hidup ni. Bukan boleh dengan senang. Syaitan lagi ganggu, nafsu lagi jadi penghalang, jadi pengganggu kita, banyak halangan. Dengan sebab itu, kalau kita buat kepada seseorang, kita menambahkan lagi beban dia, kesusahan dia. Sebab itu Tuhan tidak ampun, tidak mudah. Sebab apa? Dia susah banyak dah. Tuhan uji dia tu berat dah. Manusia ni memang, bila ada manusia, ada selalu hak tadi. Ada nafsu, ada syaitan, ada gapo, ada keperluan kepada makan. Nak makan tu kena kerja, susah. Tidak serupa jin, tidak serupa syaitan, kejadian Allah. Tidak lagu tu. Dia tak ada kerja lain, kerja nak menyesatkan orang, menyusahkan orang je. Kalau syaitan tu tak ada kerja lain, tak perlu susah-susah seperti kita. Kita kalau tinggi, rumah datang kena ada tangga. Kalau tinggi lagi kena ada lift. Susah lah. Dia tak ada. Semua tu tak perlu. Boleh naik cung gitu selalu. Kita tidak gitu. Susah banyak. Oleh sebab itu, mengganggu hamba Allah, dosa dia pun berat. Dia tak boleh. Kalau lepas dalam dunia ni, tak payah dalam dunia, saya esok kena pula. Kena ni. Siapa kau kiamat sebelum masuk syurga, masuk neraka, tak selesai juga. Ada kalanya seseorang tu, kebaikan dia tu kena bui ke orang ni. Kena bui. Hak tu lah hak Nabi kata, orang muflis. Kamu tahu kau muflis lagu mana? Orang hak bankrupt lah. Sahabat kata, tidak lagu tu. Hak muflis ni, saya esok dia pergi, dia bawa amalan, tapi amalan dia kau kurang sebab bui ke orang. Orang tu ada dosa, tapi dosa dia tu kena tampung dengan benda lain. Nak menghilangkan dosa dia, nak menampung dosa dia tu, ambil kebajikan hak ni. Orang buat kena ke dia, hak jahat ke dia ni, ambil, lama-lama habis, kosong, masuk neraka dia. Akhir sekali nak bui hak dia apa tak ada, hak nu bui hak nu kepada dia pula. Hak orang ni bui kepada dia, masuk neraka. Sebab itulah tak boleh. Kalau hak berkait dengan manusia, kena selesaikan. Hak ni lari daripada medan perang ni, dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berzina berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu boleh. Boleh. Kita minta ampun sendiri, boleh. Tetapi kalau bunuh orang, buat khianat ke orang, menipu orang dan sebagainya, hak berkait dengan orang, akibat dia kepada orang ramai. Ada pun berzina tu, ada kalanya sama suka. Tak ada apa-apa, sama suka. Walaupun dosa tu dosa besar juga, hak lagu tu boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Walaupun dia tidak menjalani hukuman dalam dunia pun boleh jadi, tapi jangan sedar hati. Jangan sedar hati. Dalam hadis sebut, kalau hak kena hukuman tu baru diampunkan bila dia menjalani hukuman. Misalnya sebat dan sebagainya. Sebab itulah sahabat-sahabat dulu, kalau dia buat salah, dia bersedia terima hukum, baik dalam dunia, selesai dalam dunia. Tak terdaya nak memikulnya di akhirat nanti. Dia tak selesai akhirat tu, biar selesai, biar bersih semua. Kalau apa-apa pun dalam dunia, sebab itu dia terima dalam dunia sekali. Walau bagaimanapun, hak berkait dengan Allah ni, kalau kita tidak menjalani hukuman dalam dunia ni pun, boleh jadi kalau kita dengar sungguh-sungguh bertaubat, berjerit-jerit, tak dengar tidur, katakanlah sungguh-sungguh, dah kita tinggal sungguh, benci dah kepada lagu tu. Kalau boleh tak save orang lain berlaku kepada orang lain pun tak mahu.
cuba ikhtiar. Kalau lagu tu boleh jadi. Boleh jadi juga. Tidak kata pasti juga, tidak juga. Boleh jadi. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya. Tidak mudahlah. Pendeknya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak saya ampun pun boleh. Asal-asal kena hukum. Sebab tidak menjalani hukuman lagi dalam dunia. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah lagi berat. Kalau sudah menjalani hukuman dalam dunia pun belum tentu lagi. Saya sok mana selesai, belum tentu. Itu hukuman dunia, suku untuk menakutkan orang, mengancam orang. Di sisi Allah benda itu tetap dosa, belum tentu lagi saya sok selesai. Boleh jadi akan menerima hukuman pula, lagi berat. Dengan sebab itu tak boleh mudah-mudahlah. Sama ada dosa besar ada kaitan dengan Allah ataupun lebih-lebih lagi dengan manusia. Tak boleh mudah. Walaupun ada hadis-hadis yang kata lagu ni, walaupun dia lari daripada medan perang, tak boleh anggap mudah. Tak boleh pandang ringan, tak boleh dosa-dosa tu. Jangan buatlah. Jangan buat. Sekiranya berlaku jugalah daripada kita, maka seposak ni moga manusia dia boleh berlaku. Dengan sebab itu cubalah elok dulu lagi. Itu pun kalau Tuhan nak berlaku juga ujian lah, ujian. Dulu lagi lagu mana? Jangan bergaul misalnya dengan perempuan, bebas pergi mari, muda-muda. Jangan. Dulu lagi. Jangan terlibat kalau kita takut. Nanti kena rasuah situ kan, kerja situ. Tak usah kerja situ sekali. Dulu lagi. Tak usah kerja situ. Kalau kita berasa tak tahan lah. Tapi kalau kita berasa kita mampu, molek lah. Kita duduk situ, jaga. Boleh pahala banyak. Sebab orang lain tak boleh, tak sabar. Orang lain kena, kita boleh tahan. Baguslah kalau lagu tu. Tapi kalau kita berasa tak boleh pergi, tak usah kerja situ. Dulu lah. Senang. Tak usah kerja dulu lah. Misalnya kerja custom ke, Pak immigration kau dan sebagainya. Waktu berat tu, ujian polis kau dan sebagainya. Kena fikir dulu. Sebab itu berkait dengan manusia tu. Berkait dengan manusia tu, rasuah dan sebagainya tadi berkait dengan manusia. Kesannya pergi kepada manusia. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia menceritakan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang senantiasa tetap beristighfar, dia selalu beristighfar, tak lupa beristighfar kepada Allah. Jadi amalan dia lah tiap-tiap hari 100 kali, kau ikut dia lah, masing-masing lah orang. Tidak ada ketetapan hak ni. Dia nak pagi 100, petang 100, ikutlah. Tapi dia buat tetap. Sekurang-kurangnya lepas sembahyang dia tetap astagfirullah, seperti baru ni kita sudah jumpa kan, Nabi sebelum Allahumma antas salam tu dia kata astagfirullah 3 kali. Sekurang-kurangnya dia buat tetap lagu tu, tak apa, molek. Molek. Bila seseorang tu buat dengan tetap, ini kelebihan amalan istighfar ini. Allah SWT akan bagi jalan keluar kepada dia daripada segala kesempitan, segala kesukaran. Allah SWT buka jalan. Dan Allah SWT buka tadi bagi jalan keluar, ini buka jalan kepada dia daripada segala kesusahan yang amat sangatlah, sedih sangat. Dia hilang kesedihan. Itu kelebihan istighfar. Kalau kita sedih kau gapo kau, ada masalah lah, gangguan perasaan, istighfar lah banyak-banyak. Allah SWT akan buka. Dan Allah akan memberi rezeki. Ini juga kelebihan istighfar kepada dia, min haitsu la yahtasib. Dalam Quran dia tidak sebut istighfar, dia sebut bertakwa. Bertakwa tu dengan makna yang lebih luas lagi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia sebut gitu. So, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah SWT akan buka jalan keluar kepada dia, beri jalan keluar kepada dia, dan beri rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkanya, yang dia tidak menduganya. Itu dalam Quran disebut bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk takwa itu ialah istighfar. Salah satunya.
Tapi takwa tu lebih luas lagi.